Tidak jadi berdosa. Pandai-pandailah kita jaga diri. Allah, Abu Abdullah berkata, Imam Bukhari kata, Allah SWT memaafkan, menerima alasan mana orang-orang yang lemah tu, yang tidak mampu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang dipaksa itu iaitu orang yang lemah lah, yang tidak dapat melakukan apa yang diperintahkannya. Itulah mana hak Tuhan suruh lagu ni, dia tak boleh buat lagu tu. Hak Tuhan tidak suruh lagu tu, dia boleh buat pula. Misalnya begitulah orang-orang yang lemah tu. Itu Imam Bukhari kata termasuk dalam orang-orang yang dimaafkan di sini. Hasan berkata, taqiyah ni, yang ni langkah-langkah untuk menyelamatkan diri kita sampai ke hari kiamat boleh digunakan. Mana tidak mansuh, hukum ini tidak mansuh sampai ke hari kiamat. Mana dalam keadaan kita terdesak, dalam keadaan kita tertekan, kita boleh guna jalan-jalan itu untuk menyelamatkan diri kita, untuk menyelamatkan pekerjaan kita, mata pencarian kita dan sebagainya, nak hidup di kalangan orang kafir misalnya. Ibnu Abbas berkata, kalau seseorang tu dipaksa oleh orang-orang jahat, paksa suruh dia cerai bini ni, jatuh kau tolak? Tak jatuh, dia kata. Tak jatuh, tak jadi apa pun. Sebab apa? Sebab hukum orang yang dipaksa ni lain hukumnya. Seperti mana tak jatuh talak, begitu juga tak jatuh jadi kafir kalau dia mengucapkan lafaz-lafaz kufur itu. Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Sya'bi dan Hasan Basri kata lagu itulah. Mana Imam Bukhari buat mari ni, di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in yang besar-besar, semuanya kata lagu tu. Kata lagu tu. Nabi SAW bersabda, amalan manusia ni mengikut niat. Jadi mengikut niat. Jadi di sini pun atas niat dia lah. Dia tidak niat nak meninggalkan agama. Dia tidak niat nak memandang kecil ataupun memperlekehkan agama. Tetapi untuk menjaga maslahah dia yang lebih besar lagi. Maka dia tidak menyatakan Islam dia. Boleh jadi begitu, tak apa. Lepas tu dia mari hadis Abu Hurairah ni, sudah banyak kali kita jumpanya. Nabi SAW doakan supaya orang ni selamat dan selamatkan al-mustad'afin minal mu'minin. Al-mustad'afin ni maknanya orang-orang yang tertekan. Bila tertekan, dalam keadaan tertekan, daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya boleh berlaku. Hak sebesar-besarnya kepada dia, sampaikan orang suruh dia ni tinggalkan agama Islam. Suruh sembah berhala, misalnya kalau di kalangan masyarakat kafir yang menyembah berhala, suruh masuk Kristian. Misalnya kalau Kristian kita kata, boleh berlaku. Nabi SAW minta doa selamatkan orang-orang ni. Mana dalam keadaan dia ni, dalam keadaan tu tak apa. Hak tu nak di sini. Lepas tu hak lain-lain tu serupa sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah. Bab man ikhtara ad-darb wal qatl wal hawan 'ala al-kufr. Ni pula Imam Bukhari sama dia. Bila dia terik, dia kena. Bila kena lah, maka orang muda-muda sangat pula. Dia terik pula. Dia kemah pula. Ni dia terik pula. Orang yang memilih dipukul, dibunuh dan dihina daripada kekufuran, daripada dia mengucapkan kekufuran, dia tak sih. Dia nak ceritanya di kalangan sahabat dulu ada macam-macam. Kalau sebelum pada ni, Ammar bin Yasir telah diminta, orang kafir minta dia mengucapkan kekufuran, lafaz kekufuran. Dia kata ucap, pasal saya so kuat sangat. Dia pun pergi nangis-nangis berjumpa dengan Nabi SAW. Orang kafir suruh dia maki Nabi, dia maki. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Lepas pada tu ayat kata, sambil menangis-nangis, Nabi SAW kata tak ada apa-apa lagi. Turunlah ayat ni. Tak apa. Tapi ada juga setengah-setengah sahabat tu macam Bilal, buat saya salah mana-mana pun tak. Duk ahad semacam Tuhan tu Tuhan. Dan ramai hak lagu ni pun ramai juga. Ramai juga lagu ni. Bukan di zaman Nabi SAW saja, bahkan di zaman sahabat lagi. Seperti yang baru ni kita cerita Abdullah bin Udzafah tu kan. Bukan main. Itu hebatnya macam mana dia nak kena bunuh.
Tetapi dia tidak menerima nak jadi Kristian taksir ke mana-mana. Nak bubuh dalam kawah hak duduk gelegak tu, salah seorang sahabat kena pekong dah dalam tu. Jadi hancur tu, lu habis daging-daging ni. Dia tengok, kamu pun lagu ni juga nak kena buat. Baru ni kita sudah cerita dah. Jadi akhirnya dia tak terima juga. Tak terima. Lepas pada tu suruh minta maaf. Suruh sujud. Suruh minta maaf, taksir. Kalau tidak nak bunuh. Tapi kalau kerana lain-lain, tak apalah. Tak apalah. Dia pun terimalah orang kafir kata tu. Jadi akhirnya selamatlah orang Islam semua, dilepaskan. Dan Sayyidina Umar pun kucup dia, kucup dahi dia. Di zaman Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar kata patut semua kita ni kucup dahi dia. Pakat kucup lah. Ceritanya gitu. Tu cerita tu ada dalam, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebut. Jadi Imam Bukhari marah ni. Jadi kalau kena bunuh, kena pukul, kena hina ni ringan lagi ni daripada dicampakkan ke dalam api. Dia tidak suka kembali ke dalam kekufuran seperti mana dia tidak suka kalau dia dicampakkan ke dalam api. Ke dalam api di sini, mana dia faham ke dalam api neraka. Hak neraka tu lebih berat lagi. Kalau ubah hukum seksa dalam dunia ni, orang ni dia pandang tak ada, ringan, kecil je. Jadi dengan sebab itu dia tak sah mengucapkan kekufuran. Misalnya lagu mana, boleh ke tidak? Boleh. Bahkan hak ni mengikut kebanyakan ulama mengatakan lebih afdal lagi, lebih tinggi lagi kedudukannya daripada orang yang pertama tadi. Kalau dia tak sah ucapkan, boleh, tak apa. Sebab dia pegang hak ni lah. Orang hak lagu ni dia akan merasai kebanisan iman dia. Salah satunya yang disebutkan di sini. Jadi dia fikir dalam neraka mana lebih berat? Neraka kah? Padahal kalau dia ucapkan kekufuran pun tidak masuk neraka. Tetapi nak royak dia sayang, tak suka kepada kekufuran tu, nak sebut kekufuran pun tak sah. Nak sebut pun tak sah, nak buat pura-pura pun tak sah. Apatah lagi sungguh-sungguh. Tu nak ceritanya. Ya, orang kafir tu buat dia sungguh-sungguh lah sembah. Dia ucapan kufur tu dengan sepenuh hati dia lah, sebab tu masuk neraka. Kita kalau dengan dipaksa tak masuk neraka. Tetapi nak royak dia tak kena tu kepada kekufuran, nak mengucapkan pun tak mahu, walaupun secara pura-pura, buat-buat tak sih. Mana dia berasa kemanisan iman sungguh lah tu. Itu ada di sini. Tak apa juga kalau lagu tu, mana dia tidak mahu bertaqiyah. Dia tidak mahu bertaqiyah, tak apa. Lepas tu ada tu dia sebut ini Sa'id bin Zaid. Umar mufiqi alal Islam. Dia kata Umar memberkas aku kerana Islam. Jadi ketika Umar ni tidak Islam lagi. Tetapi adakah puak-puak ni dia meninggalkan Islam? Imam Bukhari nak ayat dia tidak. Walaupun dipaksa dia tidak tinggalkan Islam. Tidak tinggalkan Islam. Hak tu hendak sini. Lepas pada tu dia katanya, hak kamu buat ni terhadap Uthman ni, kalau nak kira bukit Uhud tu, dia nak pecah, nak hancur, hak memang munasabah. Kalau nak hancur, benda hak kamu buat ni memang tak patut sekali. Kamu nak suruh dia ni melucutkan jawatan dia. Lepas tu bagi Sayyidina Uthman pula, hak dia nak, Imam Bukhari naknya kepada dia sini, hak ni hak rekah, hak panjang lagi. Sayyidina Uthman tidak meletakkan jawatan dia. Sebab apa? Dia ingat hak Nabi SAW pesan, kalau Allah SWT pakaikan baju kepada engkau, Allah SWT akan pakaikan baju kepada engkau nanti. Dan sampai satu masa orang akan suruh kau pecah baju tu, jangan pecah ke mana-mana pun. Dia ingat hal tu. Dia ingat hal tu. Walaupun mengancam nyawa dia tu. Bagi dia nyawa terancam pun dia pegang hak Rasulullah lebih penting lagi. Hak tu lebih penting lah. Padahal kalau kita kata orang nak suruh letak jawatan, letak selesai lah. Ini tidak. Padahal kita kata dia boleh selamat. Tidak. Dia memilih hak tu. Ini maknanya dia tak sih pilih cara pura-pura tu, tak sih. Nak menyelamatkan diri tak sih. Pasal apa? Bagi dia sudah jelas. Dia betul. Dia betul. Dia berada di atas kebenaran.